Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, sekarang kita masuk untuk 3.1 tindak balas redox part 2. Okey. So, untuk video kali ini kita akan tengok jenis tindak balas redox ya. So, seperti yang kita dah belajar sebelum ni, tindak balas redox boleh dilihat melalui empat cara, iaitu dari segi oksigen, hidrogen, nombor pengoksidaan dan juga pemindahan elektron. Okey. So, yang pertama kita tengok untuk tindak balas redox dengan oksigen. So, untuk yang ini kita akan tengok contoh tindak balas antara kuprum 2 oksida dengan karbon. Okey, so kita tengok sama-sama persamaan kimia dia. So, karbon bertindak balas dengan 2 kuprum 2 oksida menghasilkan karbon dioksida dan juga 2 kuprum. Okey. So, kalau kita lihat daripada persamaan ini, okey, so adakah ini tindak balas redox? Ya atau tidak? Jadi macam mana kita nak kenal pasti? Ingat ya, cikgu cakap tadi, kita hanya tengok di bahagian bahan sahaja. Okey. So, bahan yang pertama kita ada karbon. Okey, so di bahagian okay, yes, I love you too. So, di bahagian karbon, bila dia buat tindak balas, hasilnya ialah dia menghasilkan karbon dioksida. So, asalnya karbon tak ada oksigen, lepas tu ada oksigen. Dia mengalami penambahan oksigen kan. So, apa yang kita boleh cakap kat situ ialah karbon mengalami pengoksidaan kerana karbon mengalami penambahan oksigen lalu menjadi gas karbon dioksida. Faham? Tengok karbon gain oksigen, that's why karbon pun mengalami pengoksidaan. Okey. Lepas tu kita tengok bahan kita yang kedua iaitu kuprum oksida. Di bahagian hasilnya dia menjadi kuprum sahaja. So daripada situ apa yang kita boleh jelaskan ialah kuprum 2 oksida mengalami penurunan kerana kuprum 2 oksida mengalami kehilangan oksigen lalu menjadi kuprum. Dia menjadi logam kuprum je. Asalnya dia ada oksigen, lepas tu dia hilang oksigen. So dia jadi kuprum semata-mata. Jadi proses ini kita panggil penurunan. Alright, so kita dah tahu yang mana mengalami pengoksidaan, yang mana satu mengalami penurunan dan kita nak kenal pasti ejen pula. Ingat cikgu dah terangkan tadi kita ada dua jenis ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okey, so sekarang kita tengok yang pertama karbon. Karbon ni dia bertindak sebagai apa? Dia akan bertindak sebagai ejen penurunan kerana dia menyebabkan penurunan kuprum 2 oksida kepada kuprum. Okey, ingat lagi. So, untuk kita tahu ejen tu ejen yang mana satu, kita tengok apa yang dia buat terhadap bahan yang lagi satu. So, karbon ni dia turunkan kuprum 2 oksida. Jadi, dia ejen penurunan. Okey. And then kalau macam tu, kuprum 2 oksida pula dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, kerana dia menyebabkan pengoksidaan karbon kepada karbon 2 oksida. Okey, so kita nak mudah juga kita boleh faham macam ni je. Ataupun kita ingat macam ni je. Okey, kalau karbon ni dia mengalami pengoksidaan, maka dia akan jadi ejen penurunan. Dia terbalik. Okey, kalau dia mengalami pengoksidaan, dia ejen penurunan. Kalau dia mengalami penurunan, dia ejen pengoksidaan. Okey. So ini ialah untuk jenis yang pertama, tindak balas redox dengan oksigen. Okey. Lepas tu kita tengok yang kedua. So tindak balas redox dengan hidrogen. So untuk tindak balas redox dengan hidrogen ini kita akan tengok contoh tindak balas antara klorin dengan hidrogen sulfida. Okey. So, tengok persamaan kimia dia. Hidrogen sulfida
bertindak balas dengan klorin lalu menghasilkan sulfur dan 2 hidrogen klorida. Okey. So, nak tahu pengoksidaan, penurunan yang mana satu? Kita tengok apa tadi? Kita tengok bahan. Okey. So, kita tengok bahan yang pertama. Kita ada hidrogen sulfida. Okey. So, hidrogen sulfida, bila dia jadi hasil, dia hanya tinggal sulfur. So, kita boleh cakap hidrogen sulfida mengalami pengoksidaan kerana hidrogen sulfida mengalami apa tu? Yes, dia hilang hidrogen, kehilangan hidrogen. So, menjadi sulfur je. So, tengok hidrogen sulfida, dia lost hidrogen, so hanya tinggal sulfur semata-mata. So, ini kita cakap mengalami pengoksidaan. Okay? Okay, so sekarang kita tengok yang bahan yang kedua. Bahan yang kedua kita ada klorin. Okay? So, bila tengok bahagian hasil dia, klorin jadi hidrogen klorida. Okey, macam mana tu? So, daripada klorin, lepas tu jadi hidrogen klorida. So, kat situ kita cakap klorin mengalami penurunan. Kerana klorin mengalami apa? Mengalami penambahan hidrogen menjadi hidrogen klorida. Okey, so yang ingat hidrogen dengan oksigen dia terbalik. Kalau tambah oksigen, pengoksidaan. Hilang oksigen, penurunan. Tapi untuk hidrogen, hilang hidrogen, pengoksidaan. Tambah hidrogen, penurunan. Okey, ingat dia terbalik. Okey, so lepas tu kita tengok ejen. Okey. So macam mana kita nak kenal pasti ejen? Kita tengok. So sekarang hidrogen sulfida akan bertindak sebagai ejen penurunan kerana menyebabkan penurunan klorin kepada hidrogen klorida. So dia ni, hidrogen sulfida ni ialah ejen penurunan. Ejen penurunan sebab apa? Sebab dia tolong klorin ni turun. Dia turunkan klorin ni menjadi hidrogen klorida. Sebab tu kita panggil dia ejen penurunan. Macam ejen insurans dia jual insurans ke orang kan. Bukannya mungkinlah dia beli jual insurans tapi dia tu abaikan. Okey, so lepas tu kita tengok klorin. Okey. So klorin ni bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kerana dia menyebabkan pengoksidaan hidrogen sulfida kepada sulfur. Yes. Okey. So mudah je yang ini. Jangan nak keliru-keliru. Tengok betul-betul. Fahami betul-betul. So, insyaAllah nanti akan faham. Okay, so ini je untuk video kita part 2. Kita dah belajar tidak balas redox dengan oksigen dan juga hidrogen. Okay, so itu je untuk ni. Kita see you next time.